مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Salam sejahtera. Kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat juga, dan diselamatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa dalam webinar saya ni, saya akan kongsikan beberapa topik yang kita nak kongsikan, iaitu antaranya topik utama berkenaan dengan bisnes, iaitu tajuk hari ini berkenaan dengan umur versus bisnes, umur dengan bisnes. Dan juga yang kedua, saya akan kongsikan peluang perniagaan bersama kami, bersama Tamar. Dan juga jangan lupa dengarkan perkongsian ni. Dan juga yang ketiga berkenaan dengan khasiat Tamar kepada kita semua, yang kadang-kadang kita ingat Tamar ni hanya untuk buka puasa saja ataupun
untuk tambah tenaga saja. Sebenarnya banyak sebenarnya khasiat khamar ni yang kita tak tahu. Ya, okey, baik. Dan yang terakhir ialah berkenaan dengan COVID-19, ya, pesanan saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan luar sana, insyaAllah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan webinar saya, ingin saya memperkenalkan diri saya kepada yang belum mengenali saya. Saya adalah Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami dari perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran produk Al-Hijaz Mart International Senar Berhad, yang mana salah satu produk utamanya ialah produk kesihatan Pati Ajwa atau Pati Kurma Ajwa. Okay, ini produknya. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, di dalam menjaga kesihatan, memperbaiki kesihatan, ataupun yang ingin maintain kesihatan tu. Tak kira lah sebarang umur pun, mudah-mudahan boleh ambil produk kesihatan ni pasal dia berbentuk tu cair. Dan juga yang mana bila sihat ni kita boleh tambah lagi ibadat kita, tambah lagi kebajikan kita, boleh kita beraktiviti dengan keluarga dan saudara, dan juga kita boleh membantu orang lain juga sana, insyaAllah. Dan juga apa yang kami boleh bantu ialah melalui produk yang kami tunjukkan tadi, saya tunjukkan tadi, iaitu produk kesihatan Pati Ajwa ataupun Pati Kurma Ajwa. Dan juga apa yang tindakan perempuan perlu lakukan ialah jangan lupa PM kami, DM kami atau komen di bahagian bawah, insyaAllah. InsyaAllah kami akan bantu, kami akan bantu dengan info-info percuma, insyaAllah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan topik utama kita hari ini, iaitu berkenaan dengan umur versus business. Okey. Kalau tengok tajuknya, dia sebenarnya pendekkan cerita ni, usia tu bukanlah satu halangan untuk seseorang tu untuk berbisnes. Itu sebenarnya, kalau kita definisikan tajuk tadi. Dan sebenarnya tak kira lah berapa usia kita, dengan kalau kita ada kesungguhan, kita ada keinginan yang tinggi ni, kita boleh memberi, dia boleh membantu kita, memberi kita kekuatan untuk kita mulakan bisnes ni, malah kita boleh bina bisnes ni sampai berjaya. Dan juga usia ni bukanlah satu halangan untuk seorang itu untuk melakukan bisnes sebenarnya. Dan juga tak kira kita umur 20 tahun ke 30 tahun sampai ke 70 tahun ke, seorang itu boleh saja sebenarnya untuk mula bisnes, dan juga boleh berjaya mencapai keuangan ataupun kehidupan yang lebih baik ataupun yang dia impikan sebelum ni. Dia tak ada halangan. Bila bercakap pasal umur ni, perasan ataupun tuan-tuan perempuan saya rasa tahu berkenaan dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Okay, KFC ni kalau nak tahu pengasas dia, nama dia adalah Colonel Harland David Sanders. Kita biasa panggil Colonel Sanders kan, nama panjang dia Colonel Harland David Sanders. Okay, siapakah beliau? Dia seorang colonel perang dulu, dan juga dipendekkan cerita, pada masa dia mula mengasaskan KFC ni, dia pada tu masa umur dia 72 tahun. Pada tu umur 70 tahun. Dan juga Colonel Sanders ni, dia sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah dia banyak mengharungi pelbagai keperitan, kesusahan, kegagalan, tapi itu semua halangan-halangan yang dia tempuh tu tak mematahkan semangat dia, hingga satu poin dia berjaya merasai kesenangan hidup hasil berbisnes tu pada usia dia yang dah dekat dengan 75 tahun lah, lebih kurang, pada umur 50 tahun. Dan beliau yakin dan beliau percaya, jika kita yakin dan percaya peluang untuk berjaya tu,
adalah dengan kita kena berani bertindak, berani bertindak dan cepat kita kita mengatur langkah ataupun strategi berbisnes ni. Okey. Sebabnya kan sebab pada tajuk tadilah kita jangan jadikan usia tua atau muda kita ni sebagai penghalang ataupun alasan untuk kita tidak mengecapi kejayaan tu, hasil bila kita berbisnes ni. Dan juga apa ni, satu lagi contoh lah saya nak bagi tahu bila bercakap pasal umur ni. Bukan baru-baru ni lah, saya ingat ada sebelum ni ada tular ataupun ada viral satu YouTube ataupun satu video berkenaan dengan seorang makcik ni. Makcik ni dia, orang panggil dia Mak Ida ataupun nama dia tak silap saya Rashidah Ahmad tak silap. Siapa perasan video ni dalam YouTube, yang mana makcik ni dia jual kain baju-baju bandel, dan dia buat live pada pukul 3 pagi. 3 pagi buat live. Hebat tak hebat? 3 pagi saya rasa saya sendiri pun belum bangun lagi masa tu. Tapi saya rasa ramai pun, majoriti yang belum bangun pukul 3 pagi. Paling tidak pukul 4 baru bangun pagi. Melainkan kecuali mereka-mereka yang berniaga yang buka restoran. Tapi sekarang ni pun, COVID pun payah juga kan. Jadi makcik ni dia buat live pukul 3 pagi. Kegigihan Makcik Ida ni, kalau kita tengok dalam video dia, dia menjual baju bandel. Kita tengok sebab juga kita tengok, orang tengok video dia buat FB Live tu, asalnya ceritanya dia buat hanya berapa orang saja tengok. Almaklum 3 pagi kan. Berapa orang saja tengok, tapi meningkat lebih daripada 100 orang secara tiba-tiba. Dan dia berniaga ni, dia dibantu oleh anaknya lah dia berbandel ni. Dan juga dalam video tu dia menjual baju kanak-kanak dengan harga RM1, tapi hasil daripada FB Live dia buat tu, ada ramai pembeli-pembeli yang menonton masa tu. Dia membida lah baju tu dengan sebanyak 100 helai. Maknanya dia dapat support, dia dapat macam jualan masa dia buat live tu lah. Dan juga kata Mak Ida ni, dia kata dia asalnya dia meniaga baju bandel ni di Facebook Live, kata dia, untuk suka-suka saja kata dia. Dan juga macam saya kata tadi, dia sering dibantu oleh anak perempuan ni kan. Tapi dah jadi macam satu, kata orang, keseronokan bila dia dapat buat live di mana dia boleh bercakap direct dengan pelanggan kan. Itu lebih kurang lah macam tu ceritanya. Dan juga Makcik Ida ni sebenarnya dia pun ada juga berniaga nasi lemak. Dan juga ramai juga orang-orang yang di luar sana yang membeli nasi lemak dia, tujuan untuk disedekahkan, di samping membantu Makcik Ida tadi untuk disedekahkan ke masjid. Dan juga kalau kita tengok apa yang kita belajar daripada dua perkongsian tadi, kena Sanders KFC dengan Mak Ida ni, yang menjaga baju bandel ni, apa yang kita belajar? Okay. Kalau nak tahu pada pandangan saya ialah, apa yang kita belajar ialah kita dapat tahu umur tu bukan penghalang. Bukan penghalang untuk kita berniaga, sama ada kita muda ataupun kita dah lanjut usia. Umur tu bukan faktor penghalang. Yang penting kalau kita ada kegigihan, kita ada semangat, kita ada impian yang untuk kita capai, insya-Allah kita akan harungi semua tu. Dan juga jangan ingat bekerja tu saja yang boleh mendatangkan pahala. Kalau kita berniaga ni pun, kalau kita niat tu untuk kita kata beri nafkah pada isteri, kita nak membantu ahli keluarga kita nak bagi duit kat mak bapak kita nak banyakkan berzakat dan jangan banyak bersedekah dan sebagainya. Dengan niat yang bersih tu, insya-Allah setiap masa saat yang kita usahakan bisnes itu mendatangkan pahala. Dan bisnes ni juga ialah satu ibadah. Sebab Nabi pun berniaga. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan tajuk topik pertama saya, iaitu umur versus bisnes. Maknanya pendek cerita, umur bukanlah penghalang,
untuk kita berbisnes. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk topik yang kedua iaitu kami nak kongsikan berkenaan dengan peluang perniagaan yang kita nak offer kepada tuan-tuan perempuan di luar sana, tak kira peringkat umur. Yang penting berminat lah, berminat untuk menambahkan pendapatan diri dan ekonomi keluarga. Lebih lagi kita dilanda dengan COVID-19 ni, ekonomi kita tidak berapa baik. Dan juga saya buka kepada sesiapa saja seperti suri rumah ke, student ke, sesiapa yang masih lagi mencari pekerjaan ataupun dibuang kerja ataupun dipotong gaji ke musim COVID ni, dan juga pesara kerajaan yang berminat, sama ada swasta yang berminat, bolehlah hubungi kami, insya-Allah PM kami, DM kami, sertakan nama, nombor telefon dan juga email. InsyaAllah kami akan bantu, kami akan bagi info-infonya lah, insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program ataupun peluang perniagaan yang kami sediakan ni ialah berupa dropship. Dropship produk kami tadi, iaitu produk kesihatan, parti ajwa ataupun parti kurma ajwa, yang mana pendaftaran dropship kami ni percuma, tak ada kena sebarang charge, tak perlu modal lah sebenarnya, dan juga tak perlu simpan stok lah, dan juga tak perlu post barang. Ini semua kita buat, dan bahan pemasaran tu kami bantu, bahan pemasaran, group support, coaching kita akan bantulah. Dan juga yang penting tuan-tuan perempuan perlulah committed dan rajin, insya-Allah. Dan jangan lupa anda kata tuan-tuan perempuan tak berminat, tapi kenal sesiapa yang nak dibantu di luar sana, macam rakan-rakan ke, ahli keluarga ke, saudara mara ataupun jiran tetangga yang terjejas mata pancaran mereka akibat ekonomi ataupun COVID-19 ni. Jangan lupa PM kami, DM kami ataupun sharekan link tu kepada mereka. InsyaAllah kami akan bantu, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu berkenaan dengan topik kedua. Topik ketiga kita iaitu berkenaan dengan kelebihan ataupun khasiat kurma ni secara generalnya. Okay, baik. Hari ni saya nak kongsi sikit berkenaan dengan kurma dari segi sumber tenaga. Sumber tenaga ni, sebenarnya kurma ni, kalau nak tahu dia, kalau kita buat research, banyak dah pengkaji, penganalisa produk makanan ni, khasiat makanan ni telah jalankan diorang punya research di makmal-makmal, sama ada di universiti tempatan ataupun universiti luar negara, sama ada di US ke ataupun di Europe ke kan. Mereka banyak buat kajian yang telah mendapat result berkenaan dengan kehebatan kurma ni. Dan juga ada lagi kajian yang masih lagi berterusan yang dijalankan di makmal yang belum lagi dapat result lagi, belum dapat keputusan. Jadi nak menggambarkan bahawa kurma ni sebenarnya banyak khasiatnya, banyak khasiatnya untuk untuk kita semua, bukan sekadar untuk orang Arab saja, bukan sekadar untuk orang Amerika saja, tak, untuk semua manusia sebenarnya kurma ni. Dan juga dan juga bukannya kurma ni hanya untuk buka puasa, atau itu bukan. Kita kena fikir, kita kena buka kita punya pemikiran tu. Kurma ni sebenarnya dia macam kita panggil makanan yang kita boleh makan macam snack lah, snack kita boleh makan gitu saja sebenarnya. Okay, baik. Saya kongsikan sikit berkenaan dengan kurma ni. Dia berkenaan dengan sumber tenaga ni. Kurma ni kalau nak tahu, dia mempunyai sumber karbohidrat yang tinggi lah. Kurma dia mengandungi karbohidrat, dan dia punya bacaan karbohidrat tinggi. Dan juga dalam karbohidrat tu terdapat glukosa, sukrosa, fruktosa, yang mana total karbohidrat ni bacaan dia lebih kurang 70%. Sebiji kurma 70% bacaan untuk karbohidrat dia tinggi. Dan karbohidrat ringkas ni, dia sebenarnya kenapa saya panggil karbohidrat ringkas, kenapa terdapat dua jenis karbohidrat sebenarnya. Satu yang makan masa untuk perut kita proses untuk jadikan karbohidrat, satu lagi yang cepat saja diserap dalam perut kita, iaitu kurma ni. Dan karbohidrat kurma yang ringkas, yang cepat ni, dia bila cepat diserap ke dalam perut kita oleh usus kita, automatik kita mendapat, dia membekalkan kita tenaga yang cepat lah. Itu pasal lah
uh, Nabi galakkan kita bila kita berpuasa, kita berbuka dengan kurma. Kenapa? Dia cepat bagi kita tenaga untuk kita bertenaga balik untuk kita solat maghrib, untuk kita makan dan seumpamanya. Itulah dia kelebihan kurma. Dan juga ada juga atlet-atlet yang di luar sana, di dunia sana, di luar sana, yang world class punya, yang mengamalkan kurma ni untuk energi dia orang. InsyaAllah nanti kalau ada peluang saya akan kongsikan, insyaAllah. Ada beberapa macam tennis player ada, dan ada few lagi lah atlet-atlet yang memerlukan tenaga cepat ni. Okey, baik. Itu saja berkenaan dengan topik ketiga saya berkenaan kurma. Dan saya rasa setakat ini saja yang saya nak kongsikan untuk tuan-tuan puan-puan hari ini. Kepada yang baru saja mengikuti FB Live saya ini, jangan lupa boleh undang share kemudian. Dan juga kepada yang baru dan juga kepada yang telah atau masih lagi mengikuti FB Live saya hingga daripada awal hingga penghujung ni, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana komitmen dan komited dan masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah moga kita mendapat sesuatu ilmu, insyaAllah. Wallahualam. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja insyaAllah pesan saya dengan COVID ni. Jangan lupa amalkan penjarakan sosial, jaga kesihatan, pakai double face mask, dan juga jangan lupa sanitizekan tangan tu, basuh tangan dan jaga kebersihan dan seumpamanya, insyaAllah. Dan teruskan kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal. Moga-moga Allah membantu kita untuk kita berjaya mengharungi dugaan ni, cobaan ni ataupun musibah ni bersama-sama. Dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik, itu saja bila saya hari ini. Kita jumpa lagi besok pada waktu yang sama, iaitu 11 pagi, insyaAllah. Saya akhiri bila saya ini dengan bunyi tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto penjagaan kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام